الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Boleh share, tolong share supaya ramai dapat manfaat, insya-Allah. Saya akan ceritakan tentang peperangan Badar, kan, yang peristiwa yang sangat menarik, peristiwa besar dalam sejarah Islam, di mana Allah Subhanahu wa taala telah turunkan satu surah khas, surah Al-Anfal, di mana Allah telah ceritakan balik setiap apa yang berlaku dalam peperangan itu. Bayangkan betapa besarnya peperangan yang berlaku sehingga Allah turunkan satu surah selepas itu dan Allah ceritakan A to Z dengan detail apa yang berlaku dalam peperangan itu. Jadi nama surah adalah surah Al-Anfal. Al-Anfal ni adalah harta rampasan peperangan. Kita mula dengan kenalan, kan, apa itu, sebab apa peperangan ini dinamakan dengan peperangan Badar. Sebab apa dinamakan dengan peperangan Badar? Kerana Badar itu adalah nama tempat tersebut. Dan sebab apa nama tempat tersebut dinamakan dengan Badar? Kerana ada perigi di situ yang bernama Badar. Dan sebab apa pula perigi itu diberi nama Badar? Kerana seorang yang bernama Badar telah buat perigi di situ beberapa ratusan tahun dulu. Dia telah, maksudnya daripada tarikh peristiwa Badar, sebelum tu, beberapa ratus tahun sebelum tu, dia telah buat perigi di situ, nama dia Badar, maka tempat itu diletak nama dengan nama Badar. Minta share lagi supaya ramai dapat manfaat. Saya akan cuba cerita dengan detail, kan, cerita jadi santai lah, kan. Jadi kita akan cerita. Bilakah berlaku peperangan Badar ini, peristiwa Badar ini? Peristiwa Badar telah berlaku pada tahun kedua Hijrah, pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan tahun kedua Hijrah, lebih kurang setahun setengah selepas penghijrahan Nabi SAW ke Yathrib ataupun Al-Madinatul Munawwarah. Dan apakah yang menyebabkan berlaku peperangan Badar ini? Kita semua manusia, kan, kita lemah, kan, kita pun takut juga nak pergi perang, kan. Dan perang yang pertama, kan. Perang yang pertama yang diperangi oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dalam surah Al-Anfal ni Allah Subhanahu wa taala sebut, kalaulah, kan, dalam surah Al-Anfal ni Allah Subhanahu wa taala sebut, ya ayuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'atain. Kalau ada 20 orang pun yang bersabar, kamu boleh memenangi, kamu boleh mengatasi 200, maksudnya 10 kali ganda. Jadi ini kali pertama mereka nak perang. Sebab apa saya sebut tu, saya akan jelaskan kemudian apakah tujuan saya bacakan ayat tadi. Perang yang pertama yang akan dihadapi oleh sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Jadi Allah Subhanahu wa taala, selepas mereka dihina, selepas mereka diseksa, kan, kita tahu kisah apa yang berlaku di Makkatul Mukarramah bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dihina, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berhijrah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitulah dengan semua para sahabat ridwanullah alaihi ajma'in berhijrah ke Al-Madinatul Munawwarah dan tinggalkan semua rumah-rumah mereka, ahli keluarga mereka, saudara mereka, perniagaan mereka, semua tanah mereka, harta perniagaan, apa sajalah yang mereka ada, semua mereka tinggalkan. Datang perintah Allah, mereka tinggalkan semua dan berhijrah atas perintah Allah Subhanahu wa taala
dan mereka disambut oleh orang Madinah. Walau bagaimanapun mereka tak ada satu negara seperti mana negara Mekah, mereka tak ada kekuatan apa-apa kan. Boleh dengar, kalau boleh dengar minta komen boleh dengar. Kalau tak dengar saya dekatkan sikit lagi mic. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala bahawa untuk pergi ke Badar. Untuk apa? Sebelum peristiwa Badar Kubra ini berlaku satu peristiwa Badar sebelum itu, iaitu Sughra Usyairah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pergi seperti mana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di situ, untuk tujuan apa Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai terlepas, maka Nabi telah pulang. Jadi apa tujuan dia? Tujuan dia adalah Allah Subhanahu wa taala telah wahyukan, Jibril telah datang bagi tahu baginda sallallahu alaihi wasallam bahawa Abu Sufyan membawa barangan dagangan yang begitu bernilai daripada kota Mekah dan akan pergi berniaga. Mereka zaman dulu berniaga di Syam, dan kemudiannya dia akan pergi, apa yang dijual di Syam dia akan beli barang baru pula di Syam, kemudian dia akan jual di Yaman dan sebagainya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana mereka telah ambil semua harta orang Islam, maka pergi rampas balik semua harta perniagaan ni. Kali pertama tidak berjaya kerana terlepas, Abu Sufyan dah terlepas. Berapa banyak dia bawa? 1000 ekor unta penuh dengan barang perniagaan. Estimate value dia dikatakan lebih kurang dalam paling kurang pun adalah 25 juta ringgit, paling kurang pun. Tapi kali pertama tidak berjaya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak riuhkan perkara ni. Cuma mereka ni di zaman dulu, para Ansar pun, mereka biasa dengan perkara ini kerana kekejaman yang dilakukan oleh mereka. Maka mereka tahu bahawa bila mereka dapat peluang, mereka akan rampas balik harta-harta perniagaan ini seperti mana yang dirampas, diambil oleh mereka ni. Sebelum peristiwa ini berlaku satu kisah, iaitu seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam walau dia telah masuk Islam tetapi tidak diketahui oleh orang Mekah bahawa dia telah masuk Islam. Ini nak menunjukkan bahawa rampasan ini mereka memang selalu menunggu supaya mereka dapatkan balik hak mereka yang diambil oleh orang kafir. Maka dia pergi buat tawaf. Dia pergi ke Makkahul Mukarramah daripada dulu lagi, daripada zaman Nabi Ibrahim AS lagi. Siapa sahaja yang datang ke kota Mekah, dia akan tawaf. Maka dia, sahabat ni, dia berkawan dengan Umayyah bin Khalaf. Dia bila sampai di sana, walaupun orang tidak mengetahui bahawa dia telah masuk Islam, walaupun orang tahu bahawa dia belum masuk Islam lagi, orang tak tahu kata dia dah masuk Islam, tetapi mereka tahu bahawa dia salah seorang sahabat yang membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinatul Munawwarah. Tapi Umayyah bin Khalaf ni kawan baik dia sebelum dia orang berhijrah lagi. Dan bila dia datang ke Madinah, dia akan layan Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ni siapa? Dia adalah tuan kepada Bilal radhiyallahu anhu yang telah menyakiti, yang telah dera Ahadun Ahad kan, kisah Bilal semua kita tahu, kanak-kanak kecil pun tahu Ahadun Ahad kan. Dia telah baringkan di atas pasir yang panas, letak batu yang besar, tapi Bilal tidak berpaling daripada beriman. Maka bila dia datang ke Makkahul Mukarramah, ditanya kepada Umayyah bin Khalaf, boleh ke saya tawaf? Sedangkan umat Islam dah berhijrah, jadi tak ada siapa, takut apa-apa berlaku. Dia kata, bila tengah hari panas terik, nanti semua orang tidur, kau pergi tawaf. Tapi apa yang nak Allah Subhanahu wa taala tentukan, bila dia buat tawaf ketika itu Abu Jahal nampak. Abu Jahal nampak, terus Abu Jahal menjerit. Dia kata, macam mana boleh seorang yang beri keamanan, membantu Muhammad, musuh kita yang mana telah mengkhianati agama kita, engkau boleh dibenarkan terang-terangan buat tawaf? Dia dah syak awal. Dia kata, mana tengah hari buta ni, kalau ada orang buat apa tawaf ni, mesti ada sesuatu. Kata, mana boleh?
Dia kata nasib baik, dia kata engkau ni tetamu Umayyah bin Khalaf, kalau tidak aku dah kerjakan kau. Maksudnya aku dah bunuh kau. Maka dia pun, sahabat Sa'ad ni pun dia pun marah. Dia pun tergugat kelakian dia. Dia kata kepada Abu Jahal, kalau begitu dia kata selamatkanlah barang perniagaan kamu kalau boleh, dia kata. Tak lama lagi semua kami akan rampas. Jadi dia dah bagi clue masa tu lagi. Tapi perkara ini adakah berlaku ataupun tidak berlaku, itu yang kita nak tahu sebenarnya. Apakah berlaku sebenarnya dalam peperangan Badar? Adakah mereka merampas barangan perniagaan itu? Itulah yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Anfal ayat 7. Wa idh ya'idukumullahu ihda at-ta'ifatayn annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati asy-syawkati takunu lakum wa yuridu Allahu an yuhiqqal haqqa bi kalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin. Jadi bila bermula mereka keluar, kan, kita kembali kepada kisah tadi, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diwahyukan untuk pergi ke Badar untuk rampas barangan perniagaan ini, tapi Nabi tidak beritahu siapa lagi, tidak beritahu kepada sesiapa pun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam hantar 2 spy dulu. Nabi kata Talha dan seorang lagi sahabat untuk pergi jadi spy bagi pihak orang Islam, bagi pihak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia telah pergi. Dia kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diberitahu khabar Abu Sufyan bawa 1000 ekor unta penuh dengan barangan yang berharga. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat tahu exactly, dan dia bagi tahu dalam 3 hari. Dalam 3 hari dia akan sampai ke Badar. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dah tahu dah. Maka yang meriwayatkan peristiwa ni adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika itu kecil, 7 tahun. Jadi Nabi kata bila spy ni datang, Nabi kata kepada semua sahabat, keluar. Jangan, tak nak siapa pun tahu. Tapi Anas kecil, jadi Nabi tak minta dia keluar, dia dengar dan dia meriwayatkan perkara ini. Maka apa Nabi sallallahu alaihi wasallam buat? 2 perkara. Satu, sama ada kita akan keluar untuk peperangan kalau kita tahu ini mudah aja ni, kan, kita nak pergi ambil harta perniagaan yang banyak, yang mana yang menjaga 1000 ekor unta tu 40-50 orang saja. 40-50 orang saja yang jaga 1000 ekor unta. Dan para sahabat masa tu yang bersedia pergi adalah 300 lebih, 313, ada kata 315, ramai. Mereka kata tak ada apa. Tapi Nabi tak bagi tahu. Jadi, kalau Nabi bagi tahu awal, mungkin yang pergi itu mungkin dengan kemahuan kepada harta itu. Dan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, mungkin tercetus peperangan, mungkin ramai yang tak pergi. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi keluar daripada bilik. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kita akan bergerak sekarang. Dia kata, kita nak bergerak sekarang juga ke Badar. Jadi siapa yang ada apa sahaja binatang tunggangan dan apa sahaja dengan dia, kalau kat luar jangan keluar, jangan pergi mana-mana, terus bergerak dengan saya, tanpa memberitahu apa-apa pun. Dalam riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak beritahu apa pun kepada sesiapa pun kita nak pergi mana, nak buat apa. Nabi kata ada sahabat kata, sekejap saya dekat luar Madinah ada binatang. Nabi kata tak ada, siapa yang ada apa itu saja. Maka mereka bergerak dengan 2 ekor unta dan 2 ekor kuda, dan unta tak sampai 100 ekor pun. Tak sampai 100 ekor unta. Dan mereka 313, ada kata 315. Walau bagaimanapun lebih daripada 300 orang. Jadi bila mereka dah keluar, serta merta Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekali lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dah keluar, bila dah berkumpul, kan, baru Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu bahawa kita akan mendapatkan harta perniagaan atau barangan dagangan yang dibawa oleh Abu Sufyan. Ada 40, ada riwayat kata 50-60 orang je. Maksimum riwayat kata 60 orang je yang jaga 1000 ekor unta tu untuk kita pergi ambil pada orang, berbalik itu perintah Allah, ini untuk kita. Dan saya dah beritahu value dia berapa, 25 juta. Jadi sahabat pun sukalah, kan. Dan mereka pun rasa, Allah, kita 313 orang, mereka 40-50 orang, maksimum pun 60 orang, kan, apa perlu, kan, kita pergi tunjuk kata kita 300 orang, mereka akan serahkan semua. Tak payah buat apa-apa pun, pergi tunjuk bilangan je, nah kami 300 orang nak lawan ke? Tak ada, orang akan serahkan. Jadi orang pun confident. Cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam bila berkumpul, Nabi kumpulkan semua, Nabi ambil detail setiap orang, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga ada 2 orang sahabat ketika itu kecil lagi, Abdullah bin Umar dan seorang lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam minta pulang kerana mereka baru masa tu sampai ke usia, belum berusia 14 tahun lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam minta mereka pulangkan. Dan perkara ini memang berlaku di setiap peperangan
mereka punya semangat mereka kan, mereka punya semangat untuk berjihad di jalan Allah, sehingga mereka ada yang berdiri kan supaya nampak tinggi kan. Ada yang pakai kasut tinggi bagi nampak tinggi. Semangat mereka. Nabi suruh mereka perang, mereka pulang. Oleh kerana perjalanan daripada Al-Madinatul Munawwarah ke Badar dekat saja. Zaman sekarang ni mungkin dalam 1 jam, 1 jam setengah dah boleh sampai dah. Jadi mereka baru jalan dalam 1 hari perjalanan. Maka Nabi kata kamu pulang. Maka Nabi SAW baru Nabi ambil tahu siapa yang ada, berapa binatang tunggangan yang kita bawa. 2 ekor kuda yang boleh digunakan untuk peperangan, dan ada riwayat kata 60 ekor, maksimum kata 100 ekor unta. Dan ada berapa orang? Ada lebih kurang 300 lebih orang. Ada kata 313, ada kata 315. Maka Nabi SAW telah susun. Di sini pun ada hikmah Nabi SAW nak bagi tahu perancangan Nabi SAW yang begitu rapi yang Nabi minta kita buat. Walaupun kita bertawakal kepada Allah, perancangan kita mestilah rapi, betul, dan kita menggunakan setiap pengetahuan yang kita ada bila kita travel ataupun kita nak pergi menghadapi musuh. Walaupun mereka tahu berapa orang je, 1000 ekor unta tu sekejap je kan, kalau bahagi dengan berapa orang, ada 40-50 orang je. Nabi SAW telah bahagi, kata setiap ekor unta akan digunakan oleh 3 orang, Di sini ada perkara yang Nabi SAW telah jadikan satu tauladan selama-lamanya. Setiap ekor unta akan digunakan oleh 3 orang. Maksud basically, satu orang akan tunggang kan sekejap, lepas tu bergilir-gilir lah kan, bergilir-gilir berjalan mereka. Binatang tunggangan pun tak cukup, kerana mereka dikeluarkan serta-merta. Saya dah bagi tahu 2 sebab tadi. Tak nak ada yang tamak dan tak nak ada yang takut menghadapi peperangan. Sebab ni kali pertama mereka tak pernah lagi menghadapi situasi seperti ini. Maka begitu juga unta untuk baginda sallallahu alaihi wasallam ditetapkan 1 ekor unta untuk 3 orang. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ali radhiyallahu anhu, dengan ada seorang lagi. Maka kalau ikut kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam leader, bukan setakat leader, rasul. Rasul pun sayyidul mursalin, khatamun nabiyyin. Mestilah kalau kita pun kita kata, ya Rasulullah, kamu paling berhak untuk menunggang unta ni, biarlah kami yang berjalan kaki. Betul tak? Kita pun akan kata perkara yang sama. Maka itulah yang dikatakan oleh Ali radhiyallahu anhu dan Abu Lubabah, sahabat seorang lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, oh ni perintah saya, kita bergili-gili ataupun okeylah, baiklah saya naik, korang jalanlah, adjustlah dengan orang lain, saya kan ketua, mana boleh saya ketinggalan nanti. Dengan penuh hikmah apa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda? Dengan penuh hikmah apa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, korang ni tak adalah kuat sangat daripada aku kan? Tak adalah muda sangat daripada aku. Sedangkan ketika itu umur Nabi, usia Nabi 55 tahun. Ali mungkin 20 lebih. Abu Lubabah tak ada riwayat, tapi lebih kurang dalam usia 30-an, middle age. Maka Nabi SAW kata 2 perkara. Nabi kata korang ni tak adalah kuat sangat ataupun tak adalah muda sangat daripada aku. Dan kedua, Nabi SAW kata, dan aku pun bukannya tidak memerlukan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa mafhum dia? Maka sahabat dan Rasulullah pun bergilir-gilir. Inilah yang dicontohi oleh Umar radhiyallahu anhu ketika masuk Jerusalem. Dia bergilir-gilir dengan khadam dia kan. Dia sekejap, lepas tu tukar khadam dia naik, dia yang bawa unta tu. Bila masuk Jerusalem giliran, dia kata engkau punya giliran naik, dia Umar bawa. Jadi orang nampak, orang ingat yang menunggang tu khadam tu Umar, yang bawa tu khadam. Ini Umar radhiyallahu anhu telah mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada apa special treatment yang Nabi ambil untuk baginda sendiri. Tak ada. Sama sahaja. Mereka pun bergilir-gilir, Rasulullah pun bergilir. Subhanallah. Inilah contoh terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Inilah Allah berfirman dalam surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Begitu mulianya akhlak Rasulullah. Rasulullah tak kata saya kan leader general peperangan ini, saya rasul, sepatutnya saya naik kuda dan korang naik unta, sebab ada pun berapa. Tak, Nabi kata bagaimana saya bahagikan untuk kamu, begitulah pembahagian untuk saya. Begitu murninya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada double standard lah, tak ada double standard, sama walaupun rasul. Kalau Nabi ambil kelebihan pun tak ada masalah, tapi Nabi punyalah mulia. Nabi kata
kita pun bergilir, maka mereka pun bergilir. Satu lagi peristiwa berlaku dalam perjalanan mereka, iaitu ada satu orang musyrik datang. Ada seorang musyrik datang jumpa Rasulullah. Dia kata, bila dia dah tahu kata mereka ni nak pergi serang karavan yang dibawa oleh Abu Sufyan, unta-unta dengan penuh dengan barang perniagaan yang saya dah bagi tahu value dia 25 juta paling kurang, paling minima. Ahli sejarah kata 25 juta paling minima dia punya value. Dia kata, saya pun tolong sekali. Sahabat pun sukalah, kata mungkin ada orang musyrik tolong, lagilah kita powerful. Dia dah tahu dia orang punya taktik dia, dan dia pun tahu kan dia boleh negotiate dan apa yang perlu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, adakah kamu bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan aku Muhammad sebagai pesuruh Allah? Dia kata tidak. Maka Nabi kata, inna la nasta'inu bi musyrik, maka kami tidak mengambil bantuan daripada seorang musyrik. Nabi sallallahu alaihi wasallam terus tolak. Selepas beberapa jam dia kejar balik datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, dia kata, izinkan, wahai Muhammad, izinkan aku menyertai pasukan ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, atashhad, adakah engkau bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan aku Muhammad pesuruh Allah? Dia kata tidak. Maka Nabi kata, inna la nasta'inu bi musyrik, pergilah, kami tidak mengambil bantuan ataupun tidak memohon bantuan daripada orang musyrik. Kali ketiga dia datang, dia dah faham dah. Maka dia kata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah. Maka Nabi benarkan dia mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita pause sekejap kat sini. Apa yang berlaku di sana? Abu Sufyan pula. Abu Sufyan daripada ketika dia daripada Usyairah tu, dia dah mula alert dah. Dia kata ini ada something wrong ni. Sebab dia dah tahu dah Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah ataupun Nabi akan datang. Sebab dia dah tahu dah ada spy datang, maka dia dah alert dah. Jadi apa dia buat? Dia hantar wakil. Di wakil ni, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam ini peristiwa 3 hari sebelum ini dia dah nampak 2 orang sahabat, Talha dan seorang lagi, dia dah nampak dah. Maka dia pun datang. Dia datang menghampiri Badar. Maka dia nampak kesan ada traveller, ada musafir yang pernah berhenti di situ. Mereka ni walaupun tak ada teknologi sains seperti kita, tapi mereka ada kepakaran mereka yang luar biasa. Dia terus pergi ke tempat orang tu bermalam ataupun dia pernah duduk di situ. Dia tengok apa yang dia jumpa. Dia tak jumpa apa-apa pun kecuali apa yang dia jumpa, najis unta. Dia terus masuk tangan, dia nak tengok apa. Maka apa dia jumpa? Najis unta. Dia keluar, dia nampak biji tamar. Dia kata apa? Ini tamar Yathrib. Dia kata ini tamar Yathrib, Madinah punya tamar. Dia terus gelabah kelam kabut. Masa tu juga dia hire satu orang Badawi. Dia kata, jom bawa saya keluar daripada sini. Cepat-cepat dia keluar sampai ke tempat. Di dalam perjalanan daripada Syam, dia turun ke bawah. Daripada Syam dia turun ke bawah. Di sebelum sampai ke Makkahul Mukarramah, mereka akan lalu Badar. Maka dia dah kelang kabut. Dia pergi ke tempat tempat di mana dia telah tinggalkan dengan gunakan binatang tunggangan yang paling laju. Dia kejar. Kemudian apa dia buat? Dia cepat-cepat dia hire seorang nama Damdam, dan dia beri binatang tunggangan unta yang paling laju yang dia ada. Dia kata, bawa ni terus pergi ke Makkahul Mukarramah. Sebab apa? Barang perniagaan begitu banyak yang dia ada, kerana masa tu tak ada satu rumah pun di Makkah kecuali mereka telah melabur dalam ni. Semua orang bagi bahagian mereka. Dia cepat. Dia kata pergi, dan juga kita tahu kenapa banyak, kerana mereka gunakan harta-harta orang Islam yang telah tinggal, mereka guna untuk pelaburan. Dia kata pergi cepat, dia kata terus sampai ke Makkahul Mukarramah, bagi berita kepada mereka barangan harta perniagaan kamu dalam bahaya, cepat datang untuk selamatkan, kalau tidak akan habis semua dirampas oleh Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Dia Damdam pun dengan laju, terus dia berlepas laju, speed. Ini bukan seperti unta jalan biasa, mereka ada unta khas yang laju. Kita pause ni sekejap. Apa yang berlaku di Makkahul Mukarramah pula ketika itu? Atiqah binti Abdul Muttalib, iaitu kakak kepada Abu Talib, makcik kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia bermimpi satu malam. Apa dia mimpi? Dia mimpi ada seorang
pembawa berita datang ke Makkahul Mukarramah membawa berita emergency. Dan orang tu terus datang dan terus masuk ke Masjidil Haram dan kata, ya Ghudar, wahai pengkhianat. Dia kata, kamu akan bertemu dengan kematian, dengan maut dalam 3 hari. Dan ini Atikah mimpi. Kemudian dia terus naik ke ke bukit Abu Qubais. Dia naik ke atas tu, sama, dia kata, wahai ya Ghudar, wahai pengkhianat, kamu akan bertemulah dengan maut, dengan kematian kamu dalam tempoh 3 hari. Kemudian dibaling satu batu besar daripada atas bukit itu. Bila batu tu jatuh ke bawah, dia berpecah, hancur. Di setiap pecahan batu tu telah masuk ke setiap rumah di Makkahul Mukarramah. Maksudnya apa? Jelas bahawa semua akan ada kematian daripada setiap rumah. Perkara yang sama dulu, ya Ghudar. Dia kata, wahai pengkhianat. Apa khianat mereka buat? Mereka ni walaupun tak ada beriman, tapi mereka tak pernah sesekali mengkhianati kaum mereka. Tapi ini pertama kali mereka telah mengkhianati baginda sallallahu alaihi wasallam. Quraisy, Banu Hashim, mereka tak pernah buat. Dengan lain-lain, mereka tak pernah buat. Tapi ini pertama kali kabilah sendiri mereka telah khianat. Mereka keluarkan daripada Makkahul Mukarramah sehingga Nabi berhijrah dan bawa semua sahabat berhijrah. Ini Atiqah dia cerita mimpi ini kepada Abbas radhiyallahu an. Dan dikata, maka Abbas kata kepada Atiqah, jangan cerita kepada siapa, takut nyawa kamu, membahayakan nyawa kamu. Maka Atiqah pun tak cerita. Tapi Abbas dia pun keluar, dia bertemu dengan kawan dia yang agak rapat dengan dia, Walid bin Utbah. Dia ceritakan perkara ini dan dia kata jangan cerita kepada siapa pun. Tapi biasalah bila rahsia kita cerita kat kawan kita paling rapat pun, dia balik dia cerita kat ayah dia. Maka Abbas tak tahu, dia pergi meniaga, dia buat perniagaan dia seperti biasa, dia balik, dia rehat seperti biasa, mereka ni akan tawaf. Selepas waktu asar, biasanya mereka akan tawaf. Dia pun tak tahu apa. Dalam masa yang singkat tersebar berita mimpi, sebab mimpi ni pun bukan mimpi biasa. Mimpi yang luar biasa, yang menakutkan. Batu kan pecah masuk setiap rumah. Selepas asar, bila Abbas radhiyallahu anhu dia masuk ke dalam Masjid Al-Haram untuk tawaf, seperti biasa Abu Jahal nampak dia. Abu Jahal duduk dengan kuncu-kuncu dia, Abu Jahal. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Fir'aun untuk umat ini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Jahal. Sebab so, dalam surah Anfal nanti kita lihat Allah Subhanahu wa taala akan sebut, kata seperti mana dulu Fir'aun buat. Sebab apa itu refer kepada Abu Jahal? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dalam ayat 51 52 dua kali Allah Subhanahu wa taala sebut. Abu Jahal kata, Abbas, selesai umrah datang jumpa aku. Abbas radhiyallahu anhu pun tak tahu kata berita. Dia baru cerita kepada Walid, kawan baik dia, anak kepada Utbah. Dia bagi tahu Utbah dan tersebar. Maka Abbas pun datang. Abu Jahal mula dengan ayat-ayat yang menghina. Dia kata Abbas, sejak bila kabilah engkau ada nabi perempuan pula? Kata. Dia menghina Abbas radhiyallahu anhu. Maksudnya refer kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi lelaki. Dan semenjak bila dia kata kabilah engkau ada nabi perempuan pula? Dia kata kalaulah dalam tempoh 3 hari tak berlaku perkara yang dimimpikan ini, dia kata aku akan buat apa? Dia kata aku akan tulis atas satu kertas, kata keluarga kamu Banu Hashim ni penipu, dia kata, dan aku akan gantung di Kaabah. Abbas dah terperangkap dengan apa, dia terus nafikan, tak ada mimpi macam ni semua. Tapi bila dia selamatkan nyawa dia keluar dari situ, orang semua mula menghina Abbas, kata begitu engkau penakut, dia kata, sedang keluarga engkau, kabilah engkau dihina, kau boleh keluar macam tu saja. Sepatutnya kau ambil tindakan, kau cakap sesuatu.
dia pun tak tahu nak buat apa. Keesokan harinya dia buat keputusan untuk bertemu dengan Abu Jahal, untuk jawab balik apa yang Abu Jahal hina dia. Dia nak menghina balik Abu Jahal. Maka dia pun masuk, dia pun tak tahu apa dia nak cakap. Kan Abu Jahal bukan orang biasa. Ra'isul Kuffar masa tu, pembesar yang paling jahat lah, dialah Abu Jahal. Kita semua tahu kan Abu Jahal. Tapi bila dia masuk ke Masjidil Haram, apa yang berlaku, dia nampak Abu Jahal berpaling muka daripada dia dan Abu Jahal keluar. Dia pun pelik, kata apa ni? Kerana apa? Dam-dam tadi tu dah sampai. Yang Abu Sufyan utuskan kan, dam-dam tu dah sampai dah. Dia dah bagi tahu berita, dia kata, wahai orang Quraisy Mekah, cepat keluar selamatkan perniagaan barang apa, dagangan kamu, harta benda kamu, kalau tidak Muhammad dan sahabat dia akan rampas semua. Dia Abu Jahal dah kelam kabut dah. So, dia tak nak bersemuka dengan Abbas lagi, dia dah tahu peristiwa perkara ini betul. Maka mereka pun buatlah persiapan. Dalam masa sehari mereka buat persiapan apa yang mereka boleh siap. Tetapi persiapan mereka walaupun dalam sehari, mereka telah keluar dengan dengan apa, segala keperluan peperangan, membuat persiapan untuk peperangan. Ada riwayat mengatakan 1,300 orang mereka keluar untuk berperang untuk menyelamatkan, ini niat asal mereka, untuk selamatkan harta mereka. Ini niat awal mereka keluar. Sahabat berapa orang? 300 orang. Jadi inilah Allah sebut, wa idh ya'idukumullahu ihda at-ta'ifataini annaha lakum. Bila Allah telah janjikan untuk mereka, untuk kamu, bahawa salah satu saya dah sebut tadi Abu Sufyan, dan kedua tentera Quraisy daripada Mekah ni, kamu akan menghadapi salah satu. Wa tawadduna anna ghayra dhati syaukati takunu lakum, dan kamu punya kehendak supaya kamu berjumpa dengan mereka yang tak ada harta lah. Tak ada senjata, iaitu Abu Sufyan. Senang ambil harta balik lah. Kalau yang ni, Allah kata, tapi kami janji annaha lakum, kamu akan menang. Macam mana pun kamu akan menang. Mana-mana saja yang kamu temui, kamu pasti akan menang. Kerana apa? Kerana ini Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan, wa yuridullahu an yuhiqqal haqqa bikalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin. Kerana Allah telah tetapkan kebenaran, Allah akan berikan kemenangan, dan Allah akan hancurkan semua orang kafir. Inilah peristiwa besar yang berlaku, di mana semua barisan pertama kufar yang pernah menyakiti Rasulullah, yang kita pernah baca, semua nama-nama tu semua Allah Subhanahu wa taala musnahkan. Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Khalaf, semua, Abu Jahal, siapa saja yang kita pernah dengar kan, Utbah, semua, Syaibah, siapa, semua mereka ni Allah Subhanahu wa taala telah musnahkan, telah hancurkan mereka. Tak ada siapa, cuma tinggal second layer lah lepas tu. Abu Lahab pun lepas peperangan Badar, nanti kita sampai ke situ, lepas peperangan Badar Abu Lahab pun mati. Ya Allah Subhanahu wa taala janji. Tapi siapa yang mereka bertemu? Dah azan isyak dah. Jadi kita kena sambung lagi lah. Adakah mereka bertemu dengan jemaah Abu Sufyan yang bawa harta, yang sahabat pun kalau boleh nak itulah. Ini mereka tak sedia, adalah perang kali pertama, nak menghadapi pula berapa kali ganda. Mereka 4 kali ganda tentera mereka, dengan penuh persiapan, equipment peperangan. Mereka tak ada apa-apa, binatang tunggangan pun tak ada. Jadi mereka kata, wa tawadduna anna ghayra dhati syaukah, kalau boleh mereka bertemu dengan tentera yang tak ada senjata lah, dan sedikit 40-50 orang dan ambil. Allah Subhanahu wa taala kata, kami dah tetapkan annaha lakum, siapa saja kamu temui, kemenangan buat kamu. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Kerana wa yaqta'a dabiral kafirin, dan Allah nak hancurkan semua orang kafir yang pernah menghina, menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Subhanallah. Kita akan dengar kisah di bagaimana seorang-seorang Allah eliminate, seorang-seorang dalam peperangan Badar ni, macam mana Allah selesaikan, Allah khalas satu semua barisan pertama yang pernah menyakiti Rasulullah. Ini ketentuan Allah, liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Allah kata untuk apa? Untuk Allah menegakkan hak, bahawa Allah janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Allah akan bantu, maka Allah telah bantu. Mereka kata kan, Nadar kata kepada Rasulullah,
Kalau betul kata mana? Turunkanlah azab. Kata Allah kata ini. Mana boleh Allah turunkan azab di Mekah sedangkan Rasulullah, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Nabi kat situ mana boleh turun azab? Tunggu Allah keluarkan mereka dan Allah hancurkan. Allah bunuh seorang-seorang. Falam taqtuluhum walakinna Allah qatalahum. Kita akan sambung lagi lah kisah ni kerana dah masuk waktu Isyak. Kami pun di sini di surau nak mendirikan solat Isyak. Jadi mudah-mudahan kita dapat sambung lagi sebab ini baru belum interval pun lagi. Sebab tu saya kisah dia panjang. Saya cuba cerita dengan detail, mudah-mudahan kita dapat pengajaran apa sahaja yang Allah janji. Walaupun kita nampak benda tu berat, kalau kita terus Allah akan bantu. Allah kata kan, in yakum minkum 20 sabirun yaghlibu mi'atain. Kalau 20 orang pun, kalau ada sedikit pun, kalau korang sabar dan yakin tawakal, kamu boleh mengatasi 200 orang, 10 kali ganda, no problem. Inilah yang kita nak belajar, bagaimana dan apa seterusnya berlaku, bagaimana Allah turunkan malaikat, bantuan apa yang Allah berikan, bagaimana mereka menang, lepas kemenangan itu apa yang berlaku, binasrillah yang Allah sebut dalam surah Ar-Rum kan, ghulibatir rum fi adnal ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun binasrillah yansuru man yasha. Bagaimana berlaku ini semua, apa yang dimaksud dengan binasrillah dan apa kemenangan yang orang Islam dapat, itu kita akan cerita, kita akan sambung insya-Allah pada siri kedua, sebab panjang kisah peperangan Badar ni. Sebab saya cuba detailkan, mudah-mudahan sedikit sebanyak yang saya sampaikan ini dapat beri manfaat kepada saya dan tuan-tuan semua. Minta share supaya ramai dapat manfaat. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.